Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua anak-anak murid cikgu. Okay, hari ini kita tengok cara untuk menyelesaikan soalan penyata penyesuaian bank. Itu cikgu akan ajar kamu untuk cara mengemas kini buku tunai dan seterusnya menyediakan penyata penyesuaian bank itu sendiri. Okay, ini kita gunakan soalan dari buku teks. Kita tengok arahan soalan. Perniagaan ANZ Trading telah menerima penyata bank bagi bulan Januari 2018 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan baki di buku tunai. Berikut ialah buku tunai dan penyata bank untuk bulan tersebut. Okay, dia sebut kat sini baki yang berbeza. Di baki di sini merujuk kepada baki akhir. Jadi baki buku tunai pada tarikh 31 Januari adalah RM8,066 dan baki di penyata bank di sini kalau ikutkan dia menunjukkan baki kredit berjumlah RM8,386. Okey, baki di penyata bank kalau nombor nampak positif itu adalah baki disebut sebagai baki kredit. Okey, buku tunai ni dia bagi setakat baki HB. Ini kalau kita nak sambung lagi di bawah ni kalau kita nak tulis Februari 1 dia akan jadi baki BB akan berada di sebelah debit buku tunai. Okey, 8066. Jadi itu dari segi nak faham di manakah yang dikatakan baki yang berbeza. Ya, kita tengoklah buku tunai dengan penyata bank. Kita baca sekejap maklumat tambahan. Dia kata apa kat sini? Cek bernombor 250007 tersalah catat dalam buku tunai dan cek yang diterima pada 24 Januari 2018 dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Okey, jadi cek 250007. Okey, yang inilah yang ABS Holding pada tarikh 27. Ini kita tanda sikitlah, kita tanda asterisk sikit. Kemudian yang cek 24 Januari yang kita terima dipulangkan oleh bank. Cek 24 Januari maksudnya yang Rama Rao Trading ini saya labelkan sebagai CTL. Okey, cek tak layan. Okey dah. Sekarang kita tengok pula apakah perkara pertama yang kamu kena tengok sebelum kita buat penandaan item yang sama. Jadi yang pertama sekali kita kena cari dalam penyata bank ada atau tidak urus niaga daripada bulan yang sebelum ini. Okay, yang pertama sekali kamu tengok dalam buku tunai kita ada nombor cek kan. Nombor cek yang pertama Januari 6 ni yang ZAM Trading ni. Nombor cek yang pertama dia 250003. Nombor hujung dia 003. Jadi kamu rujuk dalam penyata bank. Dalam penyata bank cek ada yang nombornya 250002. Yang ini bermaksud cek daripada urus niaga bulan yang sebelum ini. Jadi yang ni urus niaga 720 ni kita boleh potong. Okay, kita tak akan gunakan dalam jawapan. Okey, yang 250006 ni cek bulan semasa. Ni ada lagi satu. 250001. Yang ni pun cek daripada bulan yang sebelum ini. Jadi 1250 ni kamu boleh potong. Yang lagi dua ni okey, cek bulan semasa. Okey, itu saya compare sebelah pembayaran. Kita nak cari urus niaga bulan yang sebelum ini kalau ada. Okey, kita tengok pula sebelah debit buku tunai. Kita nak tengok sama ada tak butiran penerimaan yang dalam buku tunai ni? Ada tak yang dalam penyata bank yang bulan sebelum ini? Okay, jadi kalau kamu tengok di sini, urus niaga yang pertama dalam bulan Januari yang bahagian debit buku tunai, tarikhnya adalah 5 Januari 4450. Kalau kita tengok dalam penyata bank, 4450 ni berlaku dimasukkan pada tarikh 8 hari bulan. Sebelum tarikh 8 hari bulan, kita cuma ada inilah yang kita cancel dah tadi ni, pembayaran ni. Dan kita tidak ada butiran penerimaan sebelum tarikh 8 hari bulan ni. Bermaksud dalam penyata bank di sebelah kredit tidak ada urus niaga bulan sebelum ini. Jadi yang dalam penyata bank yang ada urus niaga sebelum ini hanyalah untuk tarikh inilah 4 hari bulan dengan 24 hari bulan, itu dua item pembayaran. Okey, yang tu kita nak kenal pasti urus niaga sebelum ini, urus niaga bulan sebelum ini yang terkandung dalam penyata bank. Okay, kemudian kita nak lakukan tandaan item yang sama, kita nak tik supaya kita nak cari item yang tidak sama. Itu kita nak tengok punca-punca yang menyebabkan baki-baki buku tunai dan penyerta bank ini berbeza.
Okey, jadi kita akan compare buku tunai yang sebelah debit ni penerimaan. Kita akan compare, kita akan banding dengan buku penyerta bank di sebelah kredit. Okey, penerimaan dalam penyerta bank berada di sebelah kredit. Buku tunai pembayaran di sebelah kredit. Dalam penyerta bank pembayaran di sebelah debit. Jadi kita akan tandakan item yang sama untuk kedua-dua buku tersebut. Okey, jadi yang pertama kita tengok yang sebelah debit buku tunai, kita compare dengan sebelah kredit penyerta bank. Jadi jualan 4450, okey, ada 2540. Okey, yang ni tengok di sebelah kredit penyerta bank tak ada. 960. Okey, 960 sini tak ada. 500 17 hari bulan, sini ada 500 tarikh 18. Okey, maksudnya itu adalah urus niaga yang sama. Dalam penyerta bank ni mungkin tarikh dia akan lewat sikit. Kemudian Rama Raw Trading ni tadi dia kata cek tak layan, maksudnya dalam penyerta bank memang sudah pun dikeluarkan semula. Kemudian kita ada 29 perniagaan bela 570 dalam penyerta bank. Okey, ada sini kan tarikhnya 30 deposit. Okey, yang ni adalah item yang samalah, jadi kita tick. Okay, jadi kita dah selesai membandingkan sebelah debit buku tunai dengan sebelah kredit penyerta bank. Sekarang ni kamu compare pula sebelah kredit buku tunai dengan sebelah debit penyerta bank. Kita kena tengok dua perkara. Yang pertama, kalau nak pembayaran ni kita confirm dua perkara. Yang pertama nombor cek dan yang kedua angka. Kalau nombor cek tu sama, maksudnya urus niaga itu adalah urus niaga yang sama. Tetapi kalau angka mereka tidak sama, kes jadi macam yang nombor satu lah. Mungkin akan ada berlakunya kesilapan catatan dalam buku tunai. Okay, kita tengoklah cek yang pertama di sini 250003. Dalam penyerta bank tidak ada. 250004 Okey, yang ni ada dah. 534 ada. Ini nombor cek pun sama. Kemudian belian 250005. Okey, cek kat sini penyerta bank tidak ada. 250006. Okay, 006 ada RM800. Nombor cek pun sama. Kemudian 250007. Yang ni ada kan? 50007. Cuma disebutlah soalan tadi yang butiran nombor 1 ni cek itu tersalah catat dalam buku tunai. Okay, 3520 ni angka yang betul. 3250 ni sebenarnya kita tick juga sebab itu adalah urus niaga yang sama. Cuma berlaku kesilapan angka dalam buku tunai. Jadi bila macam ni kita catat kat sini, ini berlaku kesilapan. Jadi kamu kena tengok berapakah perbezaan angka kesilapan tersebut. Jadi kamu tengok angka dalam penyerta bank 3520, kita tolak dengan 3250. Dia berbeza sebanyak RM270. Okay, kemudian kamu kena tengok apakah kesan kesilapan ini. Kita sepatutnya menolak buku tunai dengan angka 3520, tapi kita menolak sebanyak 3250. Maksudnya kita tolak angka yang lebih kecil. Jadi yang kesilapan ini, maksud dia RM270 itu adalah kesilapan kita terkurang tolak. Okay, nah, kesilapan ni adalah RM270 itu adalah kesilapan terkurang tolak. Kemudian kita tengok yang item yang terakhir 250008 dalam penyerta bank tidak ada nombor cek tersebut. Okay, jadi kita dah selesai lakukan penandaan. Okay, sekarang ni saya keluarkan highlighter yang warna hijau ni pula. Kita akan warnakan item yang kamu nak gunakan sahaja dalam jawapan. Jadi saya padam semula warna kuning yang baki ni, takut kita keliru. Jadi kita tengoklah yang dalam buku tunai yang kita akan gunakan. Yang pertama butiran jualan 2540. Kemudian perniagaan mutiara 960. Kemudian Rama Raw Trading 760. Itu yang tadi tu, yang cek tak layan tu. Di sebelah kredit buku tunai, kita tengok di sini Zam Trading. Lepas tu kita ada item belian dan kita ada item perabot. Okay, yang untuk kesilapan ni kita akan gunakan angka yang
angka yang perbezaan itu. Jadi kita still warnakan ABS Holding, tapi kita akan buat nanti kita akan gunakan angka 270 itu. Okey, dalam penyertaan bank pula yang kita tak tanda, so kita highlight lah. Jadi kita ada faedah atas simpanan tetap 990. Kemudian kita ada dividen perniagaan kasturi 750. Okey, itu yang sebelah kredit. Yang sebelah debit dalam penyata bank yang kita tak tanda, insurans RM1,000 dengan buku cek RM50. Okey, itu adalah item yang kita tandakan warna highlighter sebab itulah item-item yang menyebabkan perbezaan baki buku tunai dengan baki penyata bank. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah cara untuk kamu semua menyediakan penyata penyesuaian bank tanpa mengemaskini buku tunai terlebih dahulu. Okey, kamu dikenaki menyediakan penyata penyesuaian bank pada tarikh 31 Januari 2018. Butiran yang akan kita gunakan dalam penyata penyesuaian bank adalah semua butiran yang kita telah pun warnakan dengan highlighter hijau. Yang kita warnakan hijau sahaja yang kita akan masukkan semula ke dalam jawapan. Jadi nak tahu sama ada kamu perlu tambah ataupun perlu tolak semula item-item tersebut, kita akan lihat kesan ke atas baki buku tunai dan juga baki penyata bank yang disebabkan oleh perkara-perkara tersebut sama ada baki buku tunai lebih ataupun kurang berbanding dengan baki penyata bank. Okey, kita akan tengok satu persatu bahagian demi bahagian dalam buku tunai dan penyata bank. Yang pertama, cikgu nak kamu selesaikan dulu item-item warna hijau di sebelah debit buku tunai. Okay, di sini kita ada 3 item kan? Jualan, perniagaan mutiara dan juga Rama Rao Trading. Okay, 3 item ini berada di sebelah debit buku tunai. Dia sudah pun ditambah dalam buku tunai tetapi belum lagi dikreditkan di dalam penyata bank. Dalam maksud erti kata yang lebih mudah, buku tunai sudah pun tambah, penyata bank belum ditambah. Jadi apakah kesan 3 item ini ke atas baki buku tunai? Okay, macam cikgu duk bagi tahu selalu lah. Siapa yang sudah tambah maka bakinya adalah lebih. Jadi 3 item ini akan menyebabkan baki buku tunai lebih. Baki buku tunai lebih berbanding dengan baki penyata bank. Jadi macam mana kamu nak masukkan ke dalam jawapan? Kita tengok petua baki yang cikgu sediakan di tepi penyata penyesuaian bank. Kita sediakan penyata penyesuaian bank ni bermula dengan baki buku tunai di atas. Jadi yang pertama sekali kita masukkan dulu baki buku tunai yang telah pun kita letakkan di sebelah BB ni. Jadi baki BB buku tunai ni berada di sebelah debit. Jadi pertama sekali kamu isikan butiran baki debit di buku tunai, masukkan semula 8066. Okey, kemudian baru kita tengok semula yang 3 item tadi ni. 2540, 960, 760 sudah pun ditambah dalam buku tunai menyebabkan baki buku tunai lebih berbanding dengan baki penyata bank. Okey, jadi buku tunai kita mula dengan di atas. Jadi baki buku tunai lebih. Kita tengok yang kolom lebih. Petua baki ni kamu kena rujuk kepada kolom lebih. Buku tunai lebih, penyata bank kurang. Lebih nak bagi kurang, kena tolak semula. Jadi butiran jualan 2540, perniagaan mutiara 960 dan juga Rama Rao Trading
760 kita masukkan di bahagian tolak. Jadi ketiga-tiga ni kamu boleh tanda kita sudah pun menggunakan item-item tersebut. Okay, sekarang ni kita tengok pula di sebelah kredit buku tunai. Okay, kita tengok 3 item dululah. Zam trading, belian dengan perabot. Yang item kesilapan ni kita buat analisis berasingan daripada 3 item yang berada di sebelah kredit buku tunai. Jadi kita tengok dulu. Zam trading 660, belian 1300, perabot 2200. 3 item ni sudah pun ditolak dalam buku tunai tetapi belum lagi didebitkan dalam penyerta bank. Di kata mudah, buku tunai sudah pun ditolak, penyerta bank belum ditolak. Jadi apakah kesan 3 perkara ini ke atas baki buku tunai? Ingat cikgu dah pesan, siapa yang tolak maka dialah yang kurang. Jadi 3 perkara ini menyebabkan buku tunai bakinya kurang berbanding dengan baki penyerta bank. Jadi kamu tengok dalam penyerta penyelesaian bank, buku tunai kita baki di atas, buku tunai kurang. Jadi kamu rujuk petua baki di tepi tu, kita tengok buku tunai bakinya kurang, penyerta bank bakinya lebih. Kurang nak dijadikan lebih, kita kena tambah semula. Jadi Zam trading 660, kemudian belian 1300 dan juga perabot iaitu 2200 kita masukkan di bawah tambah. Okey, jadi 3 item ni kamu boleh tandakan kita sudah pun menggunakannya. Okay, sekarang kita tengok pula apakah kesan kesilapan buku tunai ini ke atas baki buku tunai berbanding dengan baki penyerta bank. Kita dah tengok kesilapan ini adalah kesilapan terkurang tolak. Buku tunai terkurang tolak. Buku tunai tolak angka yang lebih kecil berbanding dengan angka yang ditolak dalam penyerta bank. Buku tunai tolak sedikit, penyerta bank tolak lebih. Jadi baki buku tunai akan menjadi lebih. Okey, yang ini kesilapan ini menyebabkan baki buku tunai lebih berbanding dengan baki penyerta bank. Jadi kamu tengok kat kolom petua di tepi tu, buku tunai baki lebih, penyerta bank baki kurang. Lebih nak bagi kurang, kita kena tolak semula. Jadi kita ambil balik butiran asal iaitu ABS Holding dan kita masukkan ke dalam jawapan. Angkanya adalah 270, bukan lagi angka 3250. Jadi kesilapan kita boleh tanda kita dah masukkan ke dalam jawapan. Kita bergerak ke item dalam penyerta bank. Kita tengok yang sebelah kredit dulu. Kita ada 2 item, 990 dan juga 750. Okey, kamu faham balik apakah maksud 2 item ini? Item ini sudah pun ditambah dalam penyerta bank tetapi belum lagi ditambah dalam buku tunai. Macam cikgu kata tadi, siapa yang tambah, dia yang lebih. Penyerta bank sudah tambah. Jadi penyerta bank berbaki lebih berbanding dengan buku tunai. Sekarang ni kita punya penyerta penyelesaian bank, penyerta bank berada di bawah. Jadi kamu baca pula sebelah bawah. Penyerta bank lebih. Kita tengok pula kolom petua. Penyerta bank lebih. Tengok operasi di atas. Kita kena tambah. Jadi, 2 item ini, faedah atas simpanan tetap, kita akan tambah. Itu sebanyak 990 dan juga dividen. Kita akan tambah sebanyak 750. Okey, kita boleh tik 2 item ni kita sudah pun masukkan ke dalam jawapan. Dan akhir sekali kita tengok 2 item yang berada di sebelah debit dalam penyerta bank. 1000 dengan RM50 ini kalau kita faham balik, dia sudah pun ditolak dalam penyerta bank tetapi belum ditolak dalam buku tunai. Seperti biasa, siapa yang sudah tolak, dialah yang kurang.
Jadi RM1,000 dengan RM50 ini menyebabkan baki penyata bank adalah kurang berbanding dengan baki buku tunai. Okey, balik kepada format penyata penyelesaian bank. Penyata bank baki ayat dia berada di bawah. Kita tengok di sebelah bawah. Penyata bank sekarang ni kurang. Tengok lajur petua baki yang tertulis kurang. Operasi di atasnya adalah tolak. Jadi insurans kita masukkan di bawah bahagian tolak sebanyak RM1,000 dan akhir sekali masukkan item buku cek. Okey, masukkan sebagai tolak RM50. Okey, kita boleh tik 1,000 dan 50 sudah pun kita masukkan ke dalam jawapan. Okey, sekarang ni kita akan buat penjumlahan. Kita jumlahkan dulu item-item yang kita tambah. Kita ada 660, kita tambah dengan 1,300, tambah 2,200, tambah dengan 990 dan juga akhir sekali 750. Jadi jumlah tambah adalah RM5,900. Kita jumlahkan pula yang tolak. 2,540 tambah 960 tambah 760 tambah 270 tambah RM1,000 dan akhir sekali tambah 50. Jumlah yang perlu ditolak adalah 5,580. Okay, letakkan dalam kurungan. Okay, sekarang ni kita kira semula dari baris paling atas. RM8,066 baki debit buku tunai. Kita tambah dengan 5,900. Di jumlah di sini kita dapat sebanyak 13,966. Kita tolak dengan 5,580. Jadi kita akan dapat RM8,386 sama seperti jumlah baki akhir di dalam penyerta bank di soalan. Jadi baki ini baki sebelah mana? Penyerta bank kalau berbaki nombornya positif, kita akan faham ia sebagai baki kredit. Jadi di ruang kosong di ayat di bawah ni kamu isikan baki kredit di penyata bank. Dapat sama dengan angka baki di soalan. Okay, itu cara kamu untuk menyediakan penyata penyesuaian bank tanpa mengemas kini buku tunai terlebih dahulu. Okay, semoga kamu faham dengan penerangan cikgu. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye-bye.